Salam sejahtera kepada semua rakyat yang saya hormati. Saya selaku Perdana Menteri dari pihak kerajaan menyokong penuh usul ini, iaitu pendidikan anti rasuah di sekolah tidak berkesan jika budaya rasuah masih berleluasa dalam masyarakat. Isu rasuah di Malaysia semakin membimbangkan menurut Indeks Persepsi Rasuah CPI 2023 oleh Transparency International Malaysia hanya memperolehkan skor 47 daripada 100 dan berada di tangga ke-57 dunia. Ini menunjukkan bahawa budaya rasuah masih berleluasa dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam politik, pendidikan awam dan sektor korporat. Mengapa? Kerana pendidikan tidak mempunyai fungsi dalam persekitaran yang membenarkan dan memaafkan rasuah. Jadi ia hanya tinggal sebagai teori tanpa kesan sebenar dalam dunia nyata. Hujah utama kami ialah pengaruh masyarakat lebih kuat daripada pendidikan sekolah, iaitu di sekolah pelajar belajar integriti dan kejujuran, tapi di rumah mereka lihat ibu bapa beri duit kopi untuk cepatkan urusan. Di media, pemimpin dituduh rasuah masih juga bebas dan dihormati oleh masyarakat. Ajaran yang dan realiti berjaga, pelajar jadi keliru lama-lama hingga kepercayaan dalam pada nilai mulia. Bagi mereka, rasuah bukan lagi salah, tapi sekadar cara biasa untuk selamat dan senang. Maka kami percaya pendidikan di sekolah takkan berkesan selagi budaya rasuah masih hidup. Ibarat mencurah air ke daun keladi, tidak diserap, tidak memberi kesan. Sekian daripada saya serahkan pentas kepada pihak pembangkang. Salam sejahtera, saya selaku Ketua Pembangkang hari ini dengan tegas menolak usul bahawa pendidikan anti rasuah di sekolah tidak berkesan jika budaya rasuah masih berleluasan. Kami percaya bahawa pendidikan tetap berkesan dan sangat penting walaupun masyarakat masih dipenuhi dengan rasuah. Tanpa pendidikan, generasi muda langsung tidak tahu bahawa rasuah itu salah. Keadaan ini akan jadi lebih teruk. Pendidikan di sekolah ialah usaha awal yang boleh mencegah rasuah dari awal undi. Ya, mungkin tidak ubah semua orang serta-merta, tapi bantu mengurangkan generasi yang menerima rasuah sebagai perkara biasa. Kami juga percaya bahawa pendidikan ialah benih berubah masa depan. Pelajar yang dididik dengan nilai integriti hari ini akan jadi pemimpin dan buat keputusan yang bersih pada masa hadapan. Jangan tunggu masyarakat berubah baru nak mulakan pendidikan. Pendidikanlah yang mendorong perubahan masyarakat. Sekolah adalah satu tempat yang selamat untuk ajar nilai yang betul. Kalau pelajar lihat rasuah di rumah atau media, sekurang-kurangnya sekolah masih jadi tempat untuk bentuk pemikiran yang bersih. Pendidikan anti rasuah tetap relevan dan penting. Jangan salahkan pendidikan, kuatkan lagi usaha mendidik. Sekian daripada saya. Dan berhormat Komisi, saya tidak bersetujui unsur Anda. Saya selaku Timbalan Perdana Menteri ingin mengukuhkan hujah Perdana Menteri dari membawa sudut fakta dan dasar. Kami dari pihak kerajaan menyokong penuh unsur ini kerana realistiknya pendidikan anti rasuah di sekolah tidak berkesan jika budaya rasuah masih berleluasa dalam masyarakat. Kita mengikut laporan SPRM menunjukkan bahawa majoriti peserta rasuah ialah golongan dewasa dalam sektor awam atau politik. Ini menunjukkan bahawa masalah sebenar terletak pada masyarakat dan sistem, bukan pada anak-anak kita. Maka pendidikan di sekolah menjadi lemah jika masyarakat luar terus memberikan contoh buruk. Tambahan pula, murid bukan hanya belajar di sekolah. Mereka belajar melalui keluarga, media dan apa yang mereka lihat setiap hari. Jika mereka melihat ibu bapa beri rasuah atau pemimpin bebas walaupun salah guna kuasa, mereka akan anggap integriti itu cuma slogan, bukan sesuatu yang diamalkan. Kita juga sudah ada subjek seperti pendidikan moral yang mengajar nilai mulia, tapi kenapa rasuah tidak berleluasa? Kerana apa yang diajar tidak disokong oleh realistik masyarakat. Terus saya ingin tegaskan bahawa pendidikan anti rasuah hanya akan berkesan apabila masyarakat juga berubah. Jika budaya rasuah masih menjadi kebiasaan, maka pendidikan di sekolah hanyalah usaha kecil yang akan tenggelam dalam arus kerosakan sosial. Sekian daripada saya. Salam sejahtera kepada semua. Saya selaku wakil pihak pembangkang ingin menegaskan bahawa
bahawa pendidikan anti rasuah di sekolah tetap berkesan walaupun budaya rasuah masih berleluasa dalam masyarakat. Kenapa? Kerana pendidikan ialah senjata paling ampuh untuk membentuk masa depan yang lebih bersih. Pertama sekali, sekolah ialah tempat untuk membentuk nilai dan khasiat murid sejak kecil. Jika nilai integriti dan kejujuran diterapkan sejak bangku sekolah, murid akan membesar dengan prinsip yang kuat untuk menolak rasuah. Generasi masa depan yang berani berkata tidak kepada rasuah terbentuk daripada pendidikan hari ini. Kedua, pendidikan anti rasuah melibat pemahaman tentang akibat buruk rasuah terhadap ekonomi, masyarakat dan negara. Walaupun perubahan tidak berlaku serta-merta, pendidikan mampu menyemai kesedaran yang akan berkembang menjadi tindakan. Akhir sekali, jika kita beralasan bahawa sistem sedang rosak lalu tidak perlu mendidik, maka sampai bila-bila pun sistem itu tidak akan berubah. Pendidikan ialah langkah pertama untuk membina masyarakat yang sedar, berani dan bersatu menolak rasuah. Jadi, walaupun rasuah masih wujud dalam masyarakat, pendidikan anti rasuah di sekolah tetap penting dan berkesan sebagai langkah awal menuju perubahan. Terima kasih. Salam sejahtera, saya sebagai Menteri Pendidikan menyokong usul bahawa pendidikan anti rasuah di sekolah tidak berkesan jika budaya rasuah masih berleluasa dalam masyarakat. Mengapa saya mengatakan demikian? Hal ini kerana belajar bukan sahaja belajar di sekolah, malah mereka juga belajar daripada masyarakat sekeliling. Kita ajar integriti dan anti rasuah dalam bilik darjah, tetapi mereka melihat orang dewasa memberikan duit kopi, pemimpin rasuah tidak dihukum dan ketidakadilan menjadi norma. Ini telah menimbulkan kekeliruan moral. Apa yang diajar tidak seiring dengan apa yang dilihat. Tambahan lagi, sekolah hanya membekalkan asas tetapi tidak. Jika masyarakat terus membenarkan budaya rasuah, nilai ini akan diajar luntur sebelum sempat berakar. Statistik juga telah menunjukkan ramai pesalah rasuah muda pernah melalui sistem pendidikan kita dengan buktinya jelas bahawa pendidikan semata-matanya tidak mencukupi. Maka di sini saya menegaskan sekali lagi, selagi masyarakat tidak berubah, pendidikan anti rasuah akan juga terus gagal mencapai matlamatnya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejarah, saya sebagai ahli pendidikan dan wakil pihak perbankan usul menyokong sepenuhnya peribahasa menentu buruh bela dari rebelnya dalam konteks pendidikan anti rasuah. Perbankan kata pendidikan awal tak berkesan kerana budaya rasuah masih berleluasa, tapi kalau kita tak mula dari awal, bila lagi. Berbolah harapan untuk membina buruh yang lulus atau generasi bebas rasuah. Pertama, pendidikan awal membentuk asas nilai murni karena mudah serap nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, modul anti rasuah oleh KPM pentingnya usaha ini serius. Kedua, pencegahan lebih baik daripada pembetulan. Orang dewasa yang sudah biasa dengan rasuah memang susah diubah. Tapi jika nilai integriti ditanam sejak kecil, mereka ada imunasi moral untuk menolakkannya. Ketiga, sekolah ialah ejen perubahan sosial. Bila guru jadi contoh dan nilai integriti disemai, kita mampu lahirkan rakyat jujur dan bermoral. Kesimpulannya, walaupun rasuah masih wujud, perubahan mestilah bermula dari rebelnya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya sebagai Menteri Undang-Undang dan Agama yang mewakili pihak yang bersetuju dengan tajuk perdebatan hari ini. Puja saya jelas pendidikan anti rasuah di sekolah tidak akan berkesan jika masyarakat terus dibelenggu budaya rasuah. Mengapa? Kerana pengaruh masyarakat lebih kuat daripada buku teks. Walau guru menanam nilai integriti setiap hari, jika pelajar pulang ke rumah dan melihat ibu bapa beri duit kopi, ahli politik rasuah atau pemimpin bebas walaupun menyeleweng, mereka akan fikir rasuah itu kasar. Tambahan pula, sokongan institusi sangat penting. Kalau Menteri Undang-Undang sendiri gagal menguatkuasakan undang-undang dengan adil atau Menteri Agama hanya diam bila rasuah berlaku, bagaimana pelajar mahu percaya bahawa rasuah itu salah? Apa yang diajar di sekolah hanya tinggal teori, sedangkan realiti masyarakat menunjukkan sebaliknya. Pelajar hidup dalam konflik nilai dan akhirnya memilih untuk ikut apa yang lebih mudah, iaitu ikut budaya majoriti. Pendidikan moral di sekolah tidak boleh berfungsi secara bersendirian. Ia perlukan contoh yang baik dari seluruh masyarakat termasuk pemimpin negara. Tanpa itu, usaha guru hanyalah seperti menjual air ke daun keladi. Sekian daripada saya. Salam sejahtera. Saya sebagai ahli undang-undang menentang usul ini kerana usaha pendidikan anti rasuah di sekolah akan berkesan selagi sistem kita masih rosak.
SPRM gagal bertindak adil, kes VVIP dibiarkan, hukuman tidak setimpal dan proses undang-undang terlalu lembab. Bagaimana mahu meyakinkan pelajar tentang integriti apabila mereka melihat pemimpin korup masih berkuasa? Apabila tender kerajaan penuh dengan kronisme, apabila whistleblower dihukum bukannya diberi perlindungan. Pendidikan tanpa pembaharuan sistem hanyalah hipokrasi selagi tiada SPM yang benar-benar bebas, hukuman berat untuk koruptor, ketulusan dalam permintaan. Usul ini hanya sekadar meletakkan plaster dalam luka yang bernanah. Kita perlu pembedahan besar, bukan sekadar nasihat moral. Tolak usul ini dan tuntut reformasi sebenar. Sekian, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, sebagai Menteri Komunikasi, izinkan saya merumuskan ujar pasukan kementerian kami. Kami tidak menafikan kepentingan pendidikan, tapi pendidikan di sekolah tidak akan berkesan selagi budaya rasuah masih wujud dalam masyarakat. Prediksi menunjukkan pendidikan tidak cukup untuk membanteraskan rasuah apabila masyarakat masih mengamalkan rasuah secara terbuka. Jika seorang pelajar diajar bahawa rasuah itu salah tetapi melihat orang dewasa terlibat dalam rasuah, apa yang akan dia percayai? Pendidikan perlu disokong oleh perubahan budaya dan penguasaan yang tegas. Tanpa itu, ia hanya tinggal teori. Kami yokong unsur ini dan menyuruh semua pihak bersama-sama membanteraskan rasuah. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, kami telah usul ini kerana pendidikan anti rasuah di sekolah tetap penting. Walaupun sistem masih rosak, ya SPRM lemah, koruptor bebas, tapi itu bukan alasan untuk berhenti mendidik. Sekolah adalah tempat dapat tanam nilai integriti sejak kecil. Untuk buluh, biar dari reboh, jika kita tidak didik generasi muda sekarang, siapa akan ubah masa depan? Jangan salahkan pendidikan, salahkan sistem yang tidak diperbaiki. Kami tuntut 2 langkah konkret. 1. Tegurkan pendidikan anti rasuah dengan contoh praktikal. 2. Reformasi sistem, hukum berat, ketulusan dan lindungi pemberi maklumat. Pendidikan bukan penyelesaian segera, tapi ia benar berubah. Jangan putus asa, berjuangkan reformasi dan terus didik pelak unsur ini. Terima kasih. 这种里面。